Last year pun saya sudah cakap perkara ini. Tahun ini cakap lagi. Takkanlah sampai tahun 2025 pun saya akan cakap juga. Apa yang susah sangat? Pitarukku dan dikanu pangwakin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, butiran 00102 rendah akademik, 00201 menengah akademik, 03700 program pembangunan luar bandar Sabah dan Sarawak, 03504 ubah suai naik taraf sokongan pendidikan, 01300 pendidikan khas, 00800 rumah guru. Saya sebutkan butiran-butiran ini kerana berdasarkan jawapan daripada Kementerian Pendidikan sewaktu sesi parlimen yang lalu, semua butiran ini adalah berkaitan dengan sekolah daif. Pertama, mengapa kerajaan sama ada KPM atau MOF sehingga ke hari ini masih tidak mahu meletakkan butiran sekolah daif ini sebagai dalam satu butiran saja? Last year pun saya sudah cakap perkara ini. Tahun ini cakap lagi. Takkanlah sampai tahun 2025 pun saya akan cakap juga. Apa yang susah sangat? Pitarukku dan dikanu pangwakin lek. Kedua, saya ada tanya di peringkat dasar hari itu mengenai 155 projek naik taraf bangunan dan prasarana sekolah daif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Adakah ini projek baru atau projek sambungan? Soalan saya masih belum dijawab. Begitu juga dengan tahun 2023. Berapakah jumlah dan nilai projek yang telah dilaksanakan pada tahun ini? Ketiga, mengenai laporan audit berkenaan sekolah daif yang diterbitkan baru-baru ini. Saya rujuk muka surat 3 dan 4 dan saya quote bagi tempoh 2019 sehingga 2022. KPM menyalurkan sejumlah RM1.026 bilion peruntukan untuk pelaksanaan 386 projek daif. Sehingga 31 Disember 2022, sejumlah 715.55 juta ringgit, 69.7% telah dibelanjakan yang mana 123 sekolah telah siap dan 263 sekolah dalam peringkat pelaksanaan. Saya ingin tahu daripada jumlah tersebut berapakah jumlah yang telah dibelanjakan untuk sekolah-sekolah daif di Sabah dan daripada jumlah perbelanjaan yang tidak dibelanjakan itu berapakah jumlahnya di Sabah. Seterusnya saya semak muka surat 21 dan 22. Saya quote permohonan meroboh bangunan daif bagi 22 bangunan sekolah di Sabah yang dalam peringkat prabina masih belum dikemukakan oleh KPM kepada KPKR. Seterusnya saya quote lagi, KPM mengambil masa antara 637 sehingga 1043 hari, 34 bulan, 8 hari untuk mengemukakan permohonan meroboh kepada Ketua Pengarah Kerja Raya. Selanjutnya KPKR mengambil masa antara 15 hingga 48 hari untuk memberi kelulusan meroboh kepada KPM selepas permohonan diterima. Tuan Pengerusi, apa ni? Apa ni? Projek sudah lulus tapi ambil masa 3 tahun untuk submit permohonan kepada JKR. Baru submit, ambil masa 3 tahun. Apa punya lidut kita ini? Lambat. Ini soal sekolah daif tahu. Kalau ada apa-apa terjadi kepada sekolah ataupun anak-anak murid, siapa yang mau bertanggung jawab? Come on lah KPM. Keempat, mengenai kemudahan kantin sekolah rendah yang daif. Hampir 70% sekolah-sekolah rendah di Kota Belud tidak mempunyai kemudahan kantin yang sempurna kecuali sekolah rendah yang mempunyai bangunan konkrit. Bangunan-bangunan sekolah baru yang telah siap pun 20% saja yang mendapat kemudahan kantin baru. Isu ini difahamkan hampir menyeluruh di seluruh negeri Sabah. Kelima, saya dimaklumkan oleh pejabat pendidikan daerah mengenai kelewatan projek sekolah daif adalah berpunca daripada status tanah khususnya di daerah Kota Belud. Saya tahu perkara ini di bawah seliaan negeri. Tapi saya mau jelaskan di sini. Cuba kerajaan negeri proaktif dulu, bah. Sekolah-sekolah terlibat ini ada di antaranya yang mengalami dan mempunyai keadaan infra yang sangat daif dan sangat teruk. Kita komplain tapi kita ni lambat. Cuba usai dulu, bah. Keenam, skop sekolah daif. Sebelum diluluskan projek sekolah-sekolah daif di Sabah ini, Tuan Pengerusi, Kementerian perlu teliti sebaiknya skop kemudahan yang sesuai dengan keperluan murid dan warga pendidik. Saya diberitahu projek-projek sekolah daif yang diluluskan sebelum ini hanya merangkumi bilik-bilik darjah saja tanpa ada kemudahan seperti bilik pentadbiran, kantin sekolah, tandas, bilik khas, pagar sekolah dan rumah guru. Saya boleh bagi kamu contoh sekarang, SK Kiau, saya ada cakap benda di tempoh hari, yang mana bilik guru dia hari itu pakai kemah saja, Tuan Pengerusi.
Dan sekarang ini walaupun saya tahu sudah mendapatkan peruntukan, tapi bolehkah di lain masa, di lain kali kita, kalau kita buat assessment itu, kita ikut bah keperluan sekolah. Takkan kita mau tunggu viral dulu macam kisah Cikgu George Ondol di SK Ulu Ansuan yang sanggup tinggal di store lebih daripada 3 tahun untuk mengajar, baru kita urus, kita kasih apa, baru kita bagi peruntukan. Inikah kita punya modus operandi? Kita kasih viral dulu, baru bagi kita urus. Ketujuh, mengenai asrama SK Tengkurus Kota Blut yang masih belum siap dan tidak dapat digunakan murid-murid. Projek ini dikategorikan projek sakit walaupun proses tender semula telah dibuat dan kontraktor baru telah dilantik. Sepatutnya asrama ini telah dan boleh digunakan pada tahun 2022 lagi. Berapa tahun mau kasih siap nih? Mau tunggu piaren? Tuan Pengerusi, butiran 010400, sumber manusia 010800, pentadbiran negeri 030000 operasi pendidikan. Ini berkenaan isu pendidikan di Sabah. Pengisian jawatan pegawai pendidikan daerah yang mengambil masa yang lama di daerah-daerah yang mengalami kekosongan jawatan setelah penyandang bersara wajib atau ditukarkan atau dinaikkan pangkat. Saya difahamkan ada di antara kekosongan ini mengambil masa lebih setahun dan masih belum lantik-lantik lagi. Kesian bah daerah tu mentadbir without PPD. Saya cadang agar pelantikan pegawai pendidikan daerah ini lain kali diberi kuasa kepada pengarah pendidikan negeri untuk melantik. Senang, tiada campur politik, tiada campur tangan orang politik. Pengarah negeri lebih tahu prestasi pegawai-pegawai di bawah tanggungan dia. Sebab itu dulu ketika warisan pemerintah, kita wujudkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi waktu mentadbir Sabah. Itulah guna dia itu. Kemudian pelan penggantian jawatan peringkat tertinggi mesti dibuat secara tersusun di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, di Sabah jawatan pengarah pendidikan grade Jusabi. Malangnya timbalan-timbalan pengarah masih di grade DG 54. Macam mana kita mau urus kalau ada pengosongan jawatan? Timbalan-timbalan pengarah tidak boleh mengisi kekosongan jawatan tau. Pegawai pendidikan di Sabah seharusnya diberi peluang sekurang-kurangnya peringkat Jusasi bagi proses penggantian pengarah negeri Jusabi. So KPM tolong jawab dulu. Sudah jawab, kita sokong. Masih.